Seterusnya kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Bersempena perayaan Gawai Dayak yang bakal tiba, Jabatan Penyiaran Sarawak GAP menganjurkan program Pragawai. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita terus saja bersama Buma Wiyin di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Atika. Bahang sambutan perayaan Gawai Dayak kian terasa dengan penganjuran program Pragawai oleh RTM Sarawak. Baik, tapi sebelum itu kita ke berita utama. Kerajaan negeri komited untuk mencapai matlamatnya dalam memastikan pelaburan berterusan sektor swasta dalam pembangunan industri pertanian. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Steve Rudi Utom, penglibatan sektor swasta sangat penting bagi memastikan matlamat kerajaan untuk meningkatkan kadar sara hidup negeri meningkat daripada 38% ketika ini kepada 60% menjelang tahun 2030. Di samping itu, beliau menekankan penglibatan aktif syarikat swasta dalam proses pemodenan pertanian mampu merealisasikan usaha kerajaan untuk menjadi pengimport utama dalam tempoh 8 tahun lagi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada produk import. Ke arah itu, Datuk Seri Dr. Steve Rundi berkata kerajaan telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan industri pertanian iaitu accessibility, air, telekomunikasi dan dana ke arah menggalakkan penglibatan syarikat swasta. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Manta Aco Lepa Ajau Birami Gawai 2022, anjuran bersama RTM Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak dan Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya PEDEM bertempat di pekarangan RTM Kuching hari ini. Baik, sementara itu, program Manta Aco Lepa Ajau Birami Gawai atau program Pragawai kerjasama Jabatan Penyiaran Negeri RTM Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak dan Persatuan Dayak Alumni Universiti Malaysia menonjolkan tradisi berduruk atau bergotong royong yang sering diadakan oleh masyarakat Dayak ketika menyediakan kuih untuk menyambut Hari Gawai Dayak. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio RTM Sarawak, Meryl Chungat berkata, signifikannya program ini ialah bagi memaparkan kepada orang ramai tradisi kaum Dayak dalam bergotong royong menghasilkan kuih-muih tradisional selain mengetengahkan kuih tradisional yang cukup sinonim hanya ketika sambutan Hari Gawai Dayak. Kalau dekat Rumah Panjang, kalau bangsa Iban, kita istilahkan sebagai berduruk lah. Dari satu bilik ke satu bilik menyediakan contohnya kuih penganan. Kalau dalam sesi tersebut, kita dapat bayangkan yang satu bilik tu akan berbunyi lah. Dia orang mengetuk kuih penganan. Jadi kita ingin memaparkan budaya gotong royong lah, budaya berduruk. Jelasnya lagi, idea untuk mengadakan program ini adalah kesinambungan kejayaan penganjuran program Pandu Lalu Bubur Lambuk Pedas yang berlangsung pada bulan Ramadan lepas. Beliau ditemui pemberita pada program Mantar Aco Lepa Ajau Birami Gawai yang berlangsung di perkarangan RTM Kuching hari ini. Sementara itu, Pegawai Jabatan Pertanian Unjah Awit memaklumkan program kolaborasi bersama agensi ini menunjukkan hubungan baik antara agensi selain berkongsi kemeriahan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal tiba itu. Ini merupakan permulaan, bukan terakhir, dia akan berterusan nanti. Saya memang ada diberitahu kami punya pengarah bahawa program seperti ini seharusnya dijalankan tiap-tiap tahun. Pengisian program pada sebelah pagi ialah sesi memasak kuih-muih tradisi dan juga penyediaan bungkusan kira-kira lebih 4,000 kuih tradisi. 4 jenis kuih iaitu kuih penganan, kuih tradisi kaum Iban, kuih cap ataupun kuih loyang dari tradisi kaum Bidayuh dan juga kuih urum ataupun lebih juga dikenali sebagai kuih dinoh dari masyarakat kaum Kenyah dan kaum Kayan dan juga kelupis. Ini kelupis daripada Limbang, khas diterbangkan daripada Limbang, popular di kalangan kaum Lumbawang dan juga kaum Bisaya. Jadi 4 kuih nanti. Seramai 3 orang ketua masyarakat di bahagian Sibu telah dilantik semula dan telah disempurnakan dalam satu majlis ringkas di Pejabat Residen bahagian Sibu hari ini. Ketiga-tiga mereka adalah Temenggong Stanley Gramong, Temenggong Datuk Haji Wan Hamid Idrus dan Temenggong Datuk Lau Lim Ming.
Masyarakat kaum Iban, Temenggung Stanley Gramong ketika ditemui pemberita berkata beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan negeri yang masih menyambung perkhidmatan beliau untuk melaksanakan tanggungjawab dan berkhidmat kepada masyarakat di bahagian Sibu. Aku ngarap ke semua, hari baru pegai aku, bagian ketiga tu termasuk Selangau, Kenawit. Aku minta semua ketua masyarakat di baru hari pemancar, nyentuh ke pengulu sampai yang itu rumah. Ngarap ke kita mesti datang nak rajin bekerja. Sementara itu, bagi ketua masyarakat yang mewakili kaum Melayu Melanau iaitu Datuk Haji Wan Hamid Idrus berkata, aspirasi beliau adalah mahukan lebih pembangunan dan peluang ekonomi yang sama rata di antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera di kawasan itu. Kalau kerja kuat, perancangan yang bagus dan susah gila untuk membangun kalau orang kita mau. Itu yang penting lah. Dan kerjasama, jangan politik kuat gila. Politik kuat gila boleh menyusahkan kita pun. Kita mesti fokus ke arah yang bagus, membangun untuk masa depan anak cucu kita kelak. Manakala bagi Temenggung Datuk Lau Lee Ming, beliau akan terus berkhidmat kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan ekonomi, sosial dan akan bekerjasama dengan semua pihak untuk kesinambungan pembangunan Sibu. Pada majlis yang sama, surat pelantikan penghulu turut diserahkan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Palawan dan Bukit Asik. Baik, Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA buat julung kalinya akan menganjurkan Majlis Makan Malam Apresiasi Media sempena Hari Wartawan Nasional Hawana pada 27 Mei ini di salah sebuah hotel terkemuka di Miri. Pengerusi pengelola majlis Catherine Igang berkata Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dijangka hadir merasmikan majlis tersebut. Catherine Igang menambah, majlis ini diadakan selepas 2 tahun tidak dapat dianjurkan ekoran kekangan penularan COVID-19. Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan medianya selepas mempengerusikan mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa pengelola majlis berkenaan di Bilik Mesyuarat Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Majlis ini dianjurkan bersempena Hari Wartawan Nasional yang diiktirafkan oleh kerajaan pada tahun 2018 yang akan disambut pada setiap tarikh 29 Mei bagi menghargai golongan wartawan di Malaysia serta merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Dalam pada itu, Catherine Igang mengalu-alukan sokongan mana-mana individu atau pihak yang berminat untuk memberi sumbangan berupa hadiah untuk cabutan bertuah pada malam tersebut sebagai tanda penghargaan kepada pihak media. Pasangan suami isteri maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di Jalan FAC dari Kuching menghala ke Telaga Air hari ini. Laporan daripada Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba memaklumkan pasangan tersebut disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dalam nahas yang berlaku pada pukul 7.10 pagi. Menurut pusat gerakan itu, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.13 pagi. Mangsa yang cedera telah dihantar ke Hospital Umum Sarawak oleh pasukan EMRS Bomba, manakala mangsa yang meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah.